Saya nak cerita satu kisah yang zaman sekarang ya, Masya Allah. Ini pengalaman saya masa tu dalam satu program. Kemudian ada seorang wanita ni, saya tengok ramai yang hormat dia, tapi saya tidak kenal dia. Ini cerita mungkin 10 tahun yang lepas. Masa saya masih lagi bekerja di JAKIM dan Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan. Dan dalam kursus, masa tu di IKIM. Saya ingat di Dewan IKIM. Kemudian ada seorang wanita yang biasa saja, tak dikenali oleh di media sosial. Semua orang panggil dia ustazah. Kemudian bila saya tengok, dia sudah tua lah, umur 50 ke 60 lebih. Lepas tu Allah izinkan saya, niat nak kenal dia tu siapa. Saya solat berjemaah Zuhur di surau. Dan saya jadi makmum, dia jadi imam dan kami berdua saja. Lepas tu saya pun tanya, ustazah ni siapa ya sebenarnya? Saya tengok ramai yang memulakan ustazah. Salam, cium tangan dan sebagainya. Sangat menghormati beliau. Masa tu saya bukan ustazah Asmat macam ni. Masanya tidak dikenali lagi. Lepas tu dia pun cerita, saya ni sebenarnya mati hidup semula. Mati hidup semula. Dia kata kami ni satu keluarga duduk di sekitar Kuala Lumpur ni ustazah. Rumah saya tak jauh, sekitar ini. Tapi rumah kami di kawasan Setinggan, rumah kecil saja. Di rumah kami tidak ada apa-apa, peti ais pun tak ada. TV lagi tak ada. Saya kata kenapa tak ada peti ais? TV tu okey lagi, tapi peti ais macam pelik. Macam mana ustazah simpan makanan, simpan daging semua? Kami orang susah ustazah. Hidup kami sederhana. Apa yang Allah beri itu yang kami makan. Kadang-kadang kami tak ada duit 1 sen, tapi mesti ada makanan sampai ke rumah. Saya mula rasa makin pelik. Lepas tu saya tanya, apa maksud ustazah mati hidup semula? Ini kisah benar. Beliau cerita sendiri pada saya. Beliau kata begini, satu hari saya demam denggi berdarah. Demam denggi berdarah. Kemudian saya koma. Memang doktor semua tak bagi harapan kerana denggi berdarah itu dah seluruh tubuh dan saya koma. Namun apa yang anak-anak saya buat, mereka tanpa henti baca surah Yasin dan surah-surah lain bersambung-sambung. Boleh jadi yang ni dah baca 1 jam, sambung lagi 1 jam, sambung lagi, bersambung-sambung sepanjang masa. Tapi saya koma, saya tidak tahu mereka buat begitu. Rupanya ustazah ini adalah guru Al-Quran. Dan dia memang banyak mengajar orang-orang baca Al-Quran daripada kosong sampai pandai. Dan anak-anaknya tak silap saya dalam 8 orang. Saya tak tahu dah mana ustazah ni. Itulah pertemuan pertama dan terakhir saya. Orang sangat sederhana, pakaian sangat sederhana. Anaknya hampir semua hafaz Al-Quran. Dan kami semua makan, cari rezeki, dia kata semua dengan Al-Quran. Bukannya mencari duit ya, dengan berkat Al-Quran. Dia kata sepanjang saya koma ustazah, saya diangkat umpama daripada satu langit ke satu langit. Dan di setiap langit saya bertemu dengan ramai orang yang berwajah bercahaya, berpakaian serba putih. Dan saya memang menyangkakan saya sudah mati, yang mana saya seolahnya roh saya sudah diangkat ke langit. Dan saya tidak tahu, akhirnya saya sedar semula. Saya melihat keliling saya anak, suami dan anak-anak saya menyambut dengan bacaan Al-Quran, dengan takbir dan sebagainya. Kemudian dia kata sampai situ doktor buat kajian ke atasnya kerana pelik, kerana tidak ada jawapan bagaimana yang tidak diberi harapan lagi untuk hidup, kerana denggi berdarah semua dan seluruh badan boleh kembali semula. Allahu Akbar. Ini bukan kisah lama, kisah zaman sekarang. Kemuliaan orang yang menjadikan Al-Quran sebagai syifa. Lepas tu dia cerita lagi, ustazah, kalau kami anak beranak demam atau sakit apa-apa, kami akan gunakan air dan gilir baca Quran. Sebab itu ketika saya sakit, anak-anak pun gilir baca Quran. Sebab kami tidak ada duit nak pergi klinik, nak pergi berubat dan sebagainya. Tapi kita jangan terus guna kaedah ni kalau tak biasa ya. Anak demam, baca Quran. Nak sampai tahap ini bukan tahap yang mudah. Mereka sudah membiasakan daripada awal lagi. Apa-apa kesembuhan itu dengan Al-Quran. Kita baca juga Quran, baca juga doa yang Nabi ajar.
doktor sama ikhtiarlah bawa pergi klinik apabila diperlukan. Allahu Akbar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat memang menjadikan Al-Quran menjadi sebab hubungan keluarga itu rapat. Kisah Ibnu Mas'ud saat akhir dia dekat nak meninggal dunia. Ibnu Mas'ud adalah sahabat Nabi yang terdekat. Ketika saat dekat dengan kematian sedang nazak, Sayyidatina Uthman bin Affan datang ziarah lalu bertanya, adakah kamu ada meninggalkan sesuatu untuk anak kamu? Lalu Ibnu Mas'ud menjawab, wahai Uthman, wahai Sayyidina Uthman Khalifah, adakah kamu lebih bimbangkan anakku sedangkan aku yang sedang nazak ni? Sesungguhnya aku telah mewasiatkan, aku telah memerintahkan anak-anakku untuk membaca surah Al-Waqi'ah pada setiap malam. Kerana aku mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca surah Al-Waqi'ah tidak akan ditimpa kepapaan selama-lamanya. Sebab itu disebut surah Al-Waqi'ah surah kekayaan. Surah Al-Waqi'ah adalah surah yang insya-Allah jika kita amalkan tidak akan ditimpa kita dan keturunan kita dengan kemiskinan ataupun kepapaan. Dulu saya faham surah Al-Waqi'ah ini diamalkan masa belum ada ilmu yang baik. Masa kita sekolah menengah, kita dengar baca surah Al-Waqi'ah nanti jadi kaya. Saya tanya muslimin muslimat, boleh tak kita baca surah Al-Waqi'ah dengan niat mahu jadi kaya? Boleh atau tidak? Mahu selamat daripada miskin? Boleh atau tidak? Jawapannya boleh. Dibenarkan. Ini dibincangkan oleh alim ulama. Ini tahap ikhlas yang ketiga. Ikhlas ada 3 peringkat. Ikhlas yang pertama, kita buat amal baik, amal ibadah memang semata-mata kerana Allah. Tak harap pahala, tak harap syurga, tak harap selamat api neraka. Seperti mana ikhlas Rabi'atul Adawiyah. Ini wali Allah di kalangan wanita. Yang mana ucapan Rabi'atul Adawiyah, Rabi'atul Adawiyah sebut apa? Ya Allah, jika aku melakukan ibadah ini kerana harap syurgamu, maka haramkan aku masuk syurgamu. Jika aku buat amal ibadah susah-susah payah ini kerana takut nerakamu, campakkan aku ke dalam nerakamu. Ayat ini bukan maksudnya Rabi'atul Adawiyah tidak mahu masuk syurga dan mahu masuk neraka. Tapi Rabi'atul Adawiyah menyatakan kepada Allah, daripada hatinya seikhlas hati, dia melakukan ibadah yang sangat dahsyat. Tak berhenti ibadah siang dan malam ibadah. Memang kerana menunjukkan cinta kepada Allah semata-mata, tanpa harap apa-apa balasan. Itu tingkatan cinta ikhlas yang pertama. Ikhlas yang kedua, melakukan amal ibadah kerana benar-benar mengharapkan pahala, ganjaran syurga dan takut api neraka. Ini ikhlas yang kedua. Dan ikhlas yang ketiga masih lagi ikhlas, tapi peringkat paling bawah, iaitu kita melakukan sesuatu amal soleh, amal ibadah. Kita masak pun ibadah, kita lipat kain pun ibadah, tetapi dengan mengharapkan balasan dan ganjaran akhirat dan juga balasan dan ganjaran dunia. Jadi bila baca surah Al-Waqi'ah contohnya, dengan harap kita tidak ditimpa kepapaan, dibenarkan dalam Islam. Tapi mesti niat yang paling utama, baca mengharap pahala daripada Allah. Kemudian niat supaya kita tidak jatuh miskin. Dan siapa yang membaca surah Al-Waqi'ah, insya-Allah tidak akan apa-apa. Pasti tidak akan apa-apa. Kenapa? Surah Al-Waqi'ah adalah surah yang menceritakan tentang hari kiamat, syurga, neraka, golongan kiri, golongan kanan. Betul atau tidak? Cerita tentang mahsyar. Siapa yang baca surah Al-Waqi'ah dengan terjemahan, kalaupun hidup dia susah, dia tak rasa susah. Kalaupun hidup dia tidak cukup, dia rasa cukup. Kerana surah Al-Waqi'ah itu memberi gambaran tidak ada yang lebih baik melainkan indahnya syurga Allah. Allahu Akbar.